أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dimuliakan dan dihormati pengurusi Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, seluruh ahli jantan kuasa surau dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita teruskan lagi pengajian kita seperti biasa. Kita membaca kitab hati yang berzikir. Walau bagaimanapun sedikit peringatan kepada saya dan tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita alhamdulillah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut oleh para alim ulama dan para salafus salih. Di antaranya ia dinamakan Syahrul Inabah ataupun Syahrul Istighfar. Bulan Al-Inabah, bulan untuk kita kembali mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Istighfar, ia juga dinamakan bulan istighfar. Ia memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ianya sebagai suatu persiapan untuk kita berada di bulan Syaban dan seterusnya sebagai suatu persiapan yang paling sempurna untuk kita menyambut Ramadan. Walau bagaimanapun kita berdoa pada Allah semoga Allah menyihatkan tubuh badan kita dan memanjangkan umur kita untuk sekali lagi kita berada pada bulan yang penuh dengan barakah iaitu bulan Ramadan. Tetapi Allah juga telah memberi kesempatan untuk kita berada pada bulan Rajab agar kita memperbanyakkan istighfar kita selain daripada ibadah-ibadah yang sedia kita lakukan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pada muka surat 50. Kitab hati yang berzikir pada muka surat 50. Iaitu di bawah tajuknya pengaruh hati dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pengaruh hati dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hati dengan makna latifah rabbaniyah. Selalu dan saya ulang-ulang kepada tuan-tuan, walaupun saya yakin tuan-tuan dah ingat, alhamdulillah. Yang kita sekarang sedang bincangkan tajuk hati yang berzikir ini ialah merujuk kepada hati dengan makna yang kedua. Hati dengan makna yang kedua yang disebut oleh Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu dengan makna latifah rabbaniyah, hati halus lagi seni yang berkait dengan soal ketuhanan, yang ingin hidup bertuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekafir mana seseorang manusia atas muka dunia ini, mereka tetap secara fitrahnya ingin hidup bertuhan. Cuma mereka salah dalam menemui Tuhan, dalam memilih Tuhan. Kerana Tuhan itu bukan sesuatu yang dipilih, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai Tuhan yang maha benar. La ilaha illallah, dan tiada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah. Maka sesiapa yang mengikut Rasulullah SAW dan berimankan dengan Nabi yang diutus oleh Allah, maka dia akan bertuhan dengan Tuhan yang maha benar. Tetapi bila mana manusia ini, dia pandai-pandai, dia memilih Tuhan sendiri, akhir sekali dia salah pilih. Walau bagaimanapun, secara fitrah atau secara fakta yang tidak mampu dinafikan oleh manusia, apatah lagi dia seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin yang muslim, kita lihat orang kafir itu sendiri pun ingin hidup bertuhan, mencari Tuhan. Akhir sekali macam-macam mereka mendapati dan mencipta Tuhan. Untuk menyatakan bahawa di dalam hati mereka sebagai suatu bukti ada satu perkara yang dinamakan latifah rabbaniyah. Itu sesuatu yang halus dan seni ar-rabbaniyah yang berkait dengan ketuhanan. Baik, maka
inilah yang kita nak sama-sama bincangkan. Ianya menjadi suatu pengaruh yang paling besar dalam menentukan kehidupan, kebahagiaan, ketenangan, keselamatan dunia dan akhirat seseorang manusia. Jadi saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Perenggan masih lagi pada muka 50, perenggan yang pertama itu, hati dengan makna latifah rabbaniyah adalah sumber kepada segala kehidupan manusia, yang menggerakkan segala anggota zahir dan anggota batin manusia. Kita ada, manusia ni tidak dinamakan manusia kecuali kena ada zahir dan batin. Zahirnya jasad dengan anggota yang ada pada badan dan jasad kita, dan batinnya adalah roh, hati, akal, dan segala apa yang berkait dengan roh. Jadi ialah hati yang dimaknakan di sinilah yang kita sedang bincangkan, yang merupakan menggerakkan segala anggota zahir dan batin. Hati ini amat berpengaruh dalam menentukan arah kehidupan, menentukan kebahagiaan yang sebenar, tempat terbitnya ketenangan dan kelapangan yang membawa kesejahteraan kepada manusia. Inilah yang sedang kita bincangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Namun hati ini jugalah yang menjadikan manusia kecewa, derita, putus asa serta membawa 1001 kecelaruan, kegelisahan, keresahan dalam kehidupan manusia. Jadi inilah yang dikatakan betapa besarnya pengaruh hati kita. Tuan-tuan, sedikit perkongsian dengan tuan-tuan. Dalam semalam lah. Semalam lebih kurang tengah hari semalam ni, kebetulan Syekh saya daripada Lubnan, dia mesej kepada saya, bertanya khabar dan sebagainya. Sepatutnya kita sebagai anak murid sentiasa bertanya khabar dengan Syekh. Tapi ialah kadang-kadang Syekh seorang murabbi, seorang mursyid inilah kelayakan mereka menjadi seorang murabbi, seorang pembimbing, pendidik kerana mereka mengambil berat tentang anak-anak murid mereka. Tak apalah, walau bagaimana saya nak kongsi secara ringkasnya. Dalam situasi yang saya yakin tuan-tuan saya sedang hadapi masalah COVID, keterbatasan pergerakannya, dari sudut ekonominya, dari sudut pembelajaran pendidikannya, macam-macam tuan-tuan sekalian. Maka kita sedang rasai ada waktu-waktu hati kita rasa lemah, ada waktu-waktu hati kita rasa berat. Maka saya sebutlah pada Syekh saya, tolong doakan kepada saya juga supaya hati saya kuat, hati saya bersemangat. Maka Syekh mengatakan sebenarnya satu saja ubat dia. Satu saja ubat dia. Ubatnya ialah ada di hati kamu. Kerana keresahan, keletihan, rasa kepenatan, dia lain. Saya yakin tuan-tuan pun ialah tuan-tuan lebih banyak pengalaman. Kadang-kadang letih pada tubuh badan itu lain, letih pada jiwa dan hati itu lain. Maka kadang-kadang badan dan anggota zahir kita letih sebab jiwa dalam kita letih. Jiwa dan dalam kita tak tenang, gelisah, rasa penat dan sebagainya lah, kecewa dan sebagainya tu yang kita catat 1001 keadaan yang sebaliknya akan berlaku pada hati kita seandainya hati kita ini tidak ingat Allah. Maka dia kata sebenarnya penyakit dan ubatnya ada pada hati kamu. Hati kamu boleh jadi ada sebuah penyakit, tetapi penyakit yang ada pada hati kamu itu tidak akan mungkin diubati kecuali dengan hati kamu juga. Hatimu juga. Maka saya kata bagaimana keadaannya? Dia kata salah satunya kamu kena taslim. Apa makna taslim? Hidup atas muka dunia ni dalam apa situasi yang kamu sedang berdepan, apa situasi yang kamu sedang lalui, seberat mana apa keadaan yang beban yang kamu tanggung, dia kata kamu kena taslim. Apa makna taslim tuan-tuan? Iaitu kita menerima dengan seadanya, menerima dengan redha. Kerana apa kata dia? Kerana dia kata, saya nak tanya kamu satu soalan. Syekh saya kata, nak tanya kamu satu soalan. Soalan tu ialah, kamu hidup atas muka dunia ni adakah dengan pilihan kamu? Maka dia bagi jawapannya, dia kata tidak. Kita memulakan kehidupan kita, dilahirkan oleh ibu kita. Bahkan pernah saya sebut pada tuan-tuan, sebenarnya kita lahir atas muka dunia ni bukan atas kehendak kita tapi kehendak Allah. Bukan atas pilihan kita tapi pilihan Allah. Maka Syekh saya dia ulang lagi sekali kepada saya, dia kata kamu lahir atas muka dunia, kamu hidup atas muka dunia, bukan ikhtiar kamu, bukan pilihan kamu tapi pilihan Allah. Begitulah mati kamu suatu hari nanti, bukan kehendak kamu, bukan pilihan kamu tapi kehendak dan pilihan Allah. Waktunya, tempatnya, umur kamu berapa, bila kamu berada, masanya, ia adalah pilihan Allah. Maka kalau permulaan hidup kamu
dan akhir hidup kamu dengan sebuah kematian, kedua-duanya itu adalah pilihan dan kehendak Allah, maka apa yang berlaku di antara hidup dan mati kamu itu juga atas kehendak Allah. Maka di antara sesuatu yang paling kamu perlu untuk menjadi suatu penawar, suatu ubat kepada jiwa dan hati kamu kalau kepenatan, kalau keletihan, maka taslim, terimalah apa seadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana tidak akan pernah sesuatu itu berlaku kecuali di atas kehendak Allah, kecuali di atas izin Allah, dan segala-galanya di atas sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Maka sebenarnya ya, mungkin kita lambat faham, mungkin kita kadang-kadang terlupa dengan apa yang sudah kita faham, bahawa kehidupan yang sedang kita lalui ini, tuan-tuan sekalian, kita berjalan di atas apa yang telah Allah takdirkan. Laluilah apa sahaja atas muka dunia ni ya, dengan usaha sekadar mana yang termampu. Kemudian memohon, berdoa, munajat, meminta, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian laluilah hidup ini dengan apa yang seadanya. Ya, sebagaimana yang kita sedang lalui ini, tuan-tuan sekalian ya. Baik. Di sini saya bawa satu ayat. Kita rujuk kembali balik pada muka surat 50. Ya, saya bawa satu ayat Al-Quran yang tuan-tuan dah baca, iaitu dalam surah Qaf ayat 31 hingga 35. Ya, 31 hingga 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uzlifatil jannah. Saya terus terjemah tuan-tuan ya. Wa uzlifatil jannah, didekatkan syurga. Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu daripada apa yang telah dikhabarkan oleh Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang orang tanya kita, keadaan saya ni ustaz, macam mana keadaan saya ni? Kita tanya balik, keadaan yang bagaimana? Adakah saya ni dekat dengan syurga ataupun saya ni dah dekat dengan neraka? Baik tuan-tuan, yang ni memberi jawapan kepada kita sendiri. Ya, adakah saya dengan tuan-tuan dan ahli keluarga kita dekat dengan syurga, atau kita sekarang sudah jauh daripada syurga, bahkan dekat dengan satu lagi tempat yang namanya neraka? Wa iyazubillah, kita minta sangat-sangat berlindung ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat ini wa uzlifatil jannah, dan didekatkan syurga itu lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau jadikanlah kami pada malam ini ya Allah, anak isteri kami ya Allah, zuriat-zuriat kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Dan Engkau berilah kepada kami usaha dan ikhtiar untuk kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Dan setelah Engkau jadikan kami orang bertakwa ya Allah, Engkau tetapkanlah kami hidup dan mati kami dalam keadaan kami bertakwa kepadamu ya Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang bertakwa ni akan didekatkan kepada mereka syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri akan mendekatkan kepada mereka syurga Allah. Ghaira ba'id. Ya, didekatkan syurga kepada orang bertakwa ghaira ba'id, iaitu pada tempat yang tiada jauh daripada mereka. Ya, didekatkan dengan kata makna lainnya ialah didekat dengan sedekat-dekatnya. Ya, didekat dan tidak ada jauh. Baik, hadza inilah ma tu'adun, apa yang telah dijanjikan likulli awwabin hafiz, iaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Hafiz, lagi memelihara segala peraturan-peraturan Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syurga ini dijanjikan kepada siapa? Pertama, didekatkan kepada orang bertakwa, dijanjikan kepada orang bertakwa. Yang kedua, dijanjikan juga perkara ini kepada likulli awwab. Yang saya sebut sekejap tadi tuan-tuan, pada awal kuliah kita tadi. Ya, bulan Rejab ni bulan Syahrul Inabah. Bulan kembalinya hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Inabah. Orang yang kembali kepada Allah ialah disebut awwab. Ya. Di antara maghrib dengan isyak ni tuan-tuan, kalau kita tidak ada kuliah apa-apa, ada satu solat dinamakan solat sunat awabin. Ya, solat sunat awabin. Okey tuan-tuan ya, iaitu solat sunat untuk mengambil suatu fadilat supaya diri kita, jiwa kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, man khasyar rahman bil ghaib. Ayat ni kita pernah baca sebelum ni pada tuan-tuan ya. Man khasyar rahman, maka sesiapa yang takut kepada Tuhan Ar-Rahman bil ghaib, sedangkan Tuhan Ar-Rahman itu tidak kelihatan. Ya, tidak nampak
tidak kelihatan olehnya. Ghaib dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut ghaib. Ghaib ni iaitu ada beberapa maksud. Di antaranya ialah dia bukan tidak ada, cuma dia ghaib. Apa makna ghaib? Dia tak nampak pada keadaan masa sekarang ini. Dia wujud, dia ada. Adakah dia jauh keberadaannya? Tidak. Contoh, malaikat itu berada di alam ghaib. Ada tak malaikat? Ada. Dia berada di mana? Di alam ghaib. Jauh tak dia dengan kita? Tak jauh, dia dekat. Di mana dia? Ada satu belah kanan, ada satu belah kiri. Raqib dengan Atid, yang sentiasa ke mana-mana bersama dengan kita, mencatat segala perbualan kita, percakapan kita, mencatat segala tingkah laku dan tindak tanduk kita. Jadi dia, tapi tak nampak. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu adalah Tuhan ghaib. Apa makna ghaib? Iaitu yang tidak nampak pada masa sekarang ini, pada waktu sekarang ini. Jadi kalau kita tanya balik, kenapa kita tak nampak? Apa masalah? Masalahnya ialah masalah bukan tidak ada. Ya. Sebab tu kita kata kenapa tak nampak Allah? Adakah Allah itu terbatas? Tidak, Allah tidak pernah dibatasi oleh sesuatu. Kerana Allah itu dibatasi oleh sesuatu, berarti ada sesuatu yang lebih berkuasa membataskan Allah. Menutup Allah. Itu kita belajar bab tauhid, tuan-tuan. Ya, mungkin pada masa akan datang nanti kita belajar, kita baca kitab tauhid. Ya, moga-moga bertambah mengenal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang kata Allah tak nampak. Ya, Allah bukan Allah tak nampak, yang tak nampaknya kita. Ya, Allah itu zahir, jelas, nyata, terang. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Tuhan yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin. Maka Allah Ta'ala itu zahir, nyata, jelas. Jadi kenapa tak nampak? Tak nampaknya bukan masalah Allah, masalah kita. Tapi salah satunya kenapa kita tak nampak? Sebab Allah itu ghaib. Ya, ghaib. Ghaib bukan tidak ada, tetapi berada di kita kata, kalau malaikat berada di alam malaikat. Kalau jin dia berada di alam jin. Ini benar-benar ghaib. Alam barzakh. Ya. Ada tak sekarang ini? Ada. Berapa ramai orang yang telah meninggal dunia yang berpindah daripada dunia ke alam barzakh. Maknanya alam barzakh sudah ada sekarang, sudah ada, tapi dia berada di alam ghaib. Okeylah, tak apalah tuan-tuan ya. Jadi man khasyar rahman, sesiapa yang takut dan gerun kepada Tuhan Ar-Rahman bil ghaib, ya, sedangkan Tuhan itu tidak kelihatan, wajaa, dan dia telah datang bertemu dengan Tuhan Ar-Rahman itu biqalbin munib, dengan hati yang bertaubat. Nah, yang ini yang pernah kita belajar sebelum daripada ini, tuan-tuan. Salah satu daripada perkara yang bernilai sementara kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita memohon kepada Allah, merayu kepada Allah, ya Allah, rezekikanlah kepada aku, ya Allah, kurniakanlah kepada aku, ya Allah, supaya hati aku menjadi hati yang bertaubat, ya Allah. Apa makna taubat? At-taubatu hiya an-nadamah, kata Nabi SAW dalam satu hadis. Taubat ialah menyesal. Jadi hati yang sentiasa menyesal. Menyesal terhadap perbuatan yang telah kita lakukan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin dulu masa muda-muda dulu, ya, masa kita jahil dulu, ya, masa kita tak cukup matang dulu, macam-macam benda kita lakukan. Ya, kadang-kadang sekarang ni pun ada benda lagi yang masih kita lakukan. Maka hendaklah Allah, kita minta dengan Allah, ya, supaya kita diberi kurnia, anugerah oleh Allah seketul hati yang al-munib, hati yang sentiasa bertaubat, iaitu menyesal di atas apa yang selalu kita lakukan, apa yang kita lakukan sebelum di atas kesalahan, kesilapan, pelanggaran syariat dan sebagainya, kita menyesal. Baik, udkhuluha bisalam. Apa kaitan tajuk kita malam ni, tuan-tuan? Tajuk kita, seulang lagi sekali bagi tuan-tuan yang baru bersama dengan kita, kita sedang baca satu tajuk pengaruh hati dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ayat ni bermula daripada ayat 31 sampai ayat 35 ni. Ya, surah Qaf ni. Yang kita baca tadi, surah Qaf. Pertama Allah cerita kepada kita berkait dengan didekatkan syurga kepada orang bertakwa. Setelah itu Allah cerita berkaitan dengan syurga ini juga dijanjikan kepada orang yang ingin kembali kepada Allah dengan hatinya, iaitu likulli awabin hafiz, orang yang sentiasa jiwa dan hatinya ingin kembali kepada Allah. Bagaimana keadaan orang yang jiwa dan hatinya kembali kepada Allah? Iaitu orang yang takut kepada Allah, yang mana hatinya memiliki seketul hati yang bertaubat kepada Allah. Orang ini bila mana sampai di akhirat nanti, Allah kata apa? Udkhuluha bisalam.
Ya, masukkanlah kamu ke syurga. Dipersilakan kamu ke syurga bisalam, dengan penuh salam, dengan penuh keamanan. Zalika yaumul khulud, itulah hari berkekalan bagimu. Ya, tak akan ada lagi kematian, tak ada lagi kesusahan, akan ada lagi kesakitan, tak ada lagi keresahan, tak ada lagi kegelisahan, kekecewaan dan sebagainya. Ya, udkhuluha bisalam. Masuklah kamu dengan aman, dengan sejahtera, dengan tenang, dengan kemewahan, dengan kebahagiaan dan segala-galanya. Lahum ma yasha'un fiha waladaina mazid, dan bagi mereka yang masuk ke dalam syurga itu, yang berkekalan itu, ma yasha'un, apa yang mereka ingin. Ya, segala apa yang mereka inginkan fiha, di dalam syurga tu. Ya, dia nak makan, dia nak minum, dia nak tidur, dia nak segala-galanya ada. Ma yasha'un, segala apa yang akan diminta oleh mereka. Waladaina mazid, dan Allah mengatakan di sisi kami ada lagi apa yang boleh kami tambah. Tuan-tuan, ayat ni pertama sekali di bawah tajuk yang kita bincang, pengaruh hati dalam menentukan kehidupan dunia akhirat ni, saya bawa pertamanya ayat ni berkaitan dengan akhirat. Ya. Maknanya hati saya, hati tuan-tuan yang menentukan kehidupan, kebahagiaan tuan-tuan, kebahagiaan saya di akhirat. Ya, kebahagiaan ahli keluarga kita, hati yang menentukan. Hati yang beriman, hati yang bertakwa, hati yang bertaubat, hati yang kita sekarang bincang ni lah. Hati yang berzikir, yang ingat Allah. Dengan ingat Allah itulah dia bertaubat. Dengan ingat Allah itulah dia beriman. Dengan ingat Allah itulah hati yang bersyukur. Dengan ingat Allah itulah hati yang qanaah, hati yang redha dan sebagainya. Hati yang ingat Allah. Baik. Cuma muka surat 51 insya-Allah. Kita terus pada muka surat 51 insya-Allah. Muka surat 51 ni tuan-tuan, hadis yang selalu tuan-tuan baca ataupun diajar oleh guru-guru kita di surau-surau, di masjid-masjid, iaitu yang saya petik daripada matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ni saya nak terjemah ringkas sebagai suatu dalil, suatu peringatan kepada saya, pada tuan-tuan yang sudah kita faham, yang sudah kita belajar. Ya, hadis berkait dengan halal dan haram. Tetapi apakah yang menentukan segala-galanya? Ni kita baca insya-Allah tuan-tuan ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nabi dalam satu sabda daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir ya radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa aku dengar sendiri ya bahawa Nabi SAW bersabda, innal halala bayyin, sebenarnya perkara yang halal itu jelas dan nyata. Wa innal harama bayyinun, dan begitu juga perkara-perkara berkait dengan benda haram itu nyata. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Apa tu umurun mustabihat? Umurun mutasyabihat tu atas, mungkin di sini ada saya rujuk balik tulisan dia. Di antara halal dan haram itu ada benda-benda yang disebut urusan-urusan umur. Umur ni dia plural kepada amrun. Di antara halal dengan haram ada umur, ada perkara-perkara. Bukan satu perkara tapi banyak perkara yang dinamakan mutasyabihat, yang tidak jelas antara halal dengan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan yang mana perkara yang syubhat itu ramai di kalangan manusianya tidak mengetahui. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui tentangnya, katsirun, kebanyakan, minan nas, di kalangan manusia. Itu kalau kita terjemah harfiah. Maknanya kebanyakan manusia, majoriti orang ni tuan-tuan, dia tak peduli, dia tak ambil kisah, bahkan dia tak tahu pun ada benda di antara halal dengan haram. Benda halal jelas, tak ada masalah. Benda haram dia pun tahulah. Judi haram, arak haram, khinzir haram, makan khinzir haram, menipu tu haram, orang tahu dah. Ya, rasuah itu haram, orang tahu dah. Berjual beli itu halal. Apa lagi? Dan segala-gala yang kita sudah sedia maklum. Tetapi ada ramai di kalangan masyarakat awam kita, tambah-tambah masyarakat yang tidak, tuan-tuan sekalian, tidak mengambil berat soal halal dengan haram ni. Ya, dia tak kisah, halal pun okey, haram pun okey. Ada satu benda lagi dia tak kisah juga, iaitu benda antara halal dengan haram. Tak tahu benda tu halal ke haram, tapi dia tak kisah. Wa famanittaqash syubhat, maka Nabi kata sesiapa yang menjaga perkara-perkara syubhat ini, istabra'a lidinihi wa irdih, maka dia telah menyelamatkan, dia telah menyelamatkan keselamatan, dia telah menjaga ataupun ia telah terlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Famanittaqash syubhat, sesiapa yang berjaga-jaga dalam bab syubhat, tak tahu halal, tak tahu haram,
okey kita stop dulu. Jangan makan, jangan beli. Ya, tak tahu halal ke haram ni. Kita sendiri pun dah teragak-agak dah. Di sini saya nak pernah sentuh pada tuan-tuan. Pernah banyak kali saya buat perumpamaan. Sekarang ni majoriti di kalangan masyarakat kita, kadang-kadang saya sendiri pun, tuan-tuan sendiri pun, kita pergi ke mana? Mana-manalah pusat membeli belah ni. Ya, Giant ke Tesco ke apa-apa kita beli, pergi. Ataupun kita pergi kedai runcit pun, kita tengok perkara pertama ialah apa dia? Logo halal. Logo halal. Sebab tu kita nak ingatkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, logo halal ni dia bukan menentu. Dia membantu. Ya. Dia membantu. Saya bawa contoh mudah pada tuan-tuan yang tuan-tuan pernah dengar juga. Ya, nasi lemak yang kita beli kadang-kadang pagi-pagi tu. Ya, makcik-makcik kita jual di gerai-gerai pagi-pagi tu. Ya, kita berhenti, kita beli, dia pun bungkus-bungkus kat kita. Ya, kita pun bawa balik ke anak-anak kita tanpa ragu-ragu. Ya, tanpa fikir-fikir, kita terus makan, baca bismillah, kita makan. Padahal tak ada logo halal pun ya di bungkusan itu. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa yang jual itu ada orang Muslim. Makcik itu ada seorang yang muslimah. Bahkan apatah lagi kalau dia ni seorang muslimah yang mukminah, yang tutup aurat, yang jaga itu halal haram dan sebagainya. Okey ya? Tetapi kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke mana-mana tempat pembeli belah dan sebagainya, kita tengok dulu logo halal. Sebenarnya logo halal itu tidak menentukan benda itu halal. Ia sekadar membantu. Maka kita pun beli je lah. Tapi kita kena ingat macam tu lah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita kata untuk siapa logo halal ini sebenarnya. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanya ahli-ahli yang pakar-pakar dalam bab tersebut, JAKIM dan sebagainya, pihak penguasaan dan sebagainya. Ya, cuma pada pandangan, mungkin pandangan saya mungkin betul, mungkin tidak. Ya, pada pandangan saya logo halal ini sekadar untuk produk-produk orang non-Muslim. Ya, orang bukan Islam. Untuk jual kepada orang Islam. Supaya orang Islam rasa lega, rasa lapang, rasa okey, maka orang Islam tu beli. Kalau orang bukan Islam, ya, mereka tak tahu. Orang bukan Islam ni tuan-tuan, dia tahu apa tentang halal haram. Ya. Dia duduk makan khinzir, dia duduk berjudi, dia duduk minum arak. Peduli apa halal dan haram dalam benak pemikiran mereka, dalam kehidupan mereka, tak akan ada pernah mereka fikirkan soal halal dan haram. Ya, kerana agama mereka tak akan mungkin mengajar halal dan haram. Kerana hanya Islam saja yang mengajar soal halal dan haram. Ya, hanya Islam sahaja yang mengajar soal halal dan haram. Halal yang membawa kepada pahala. Ya, kita makan benda halal. Kerana apa? Kerana kita jaga peraturan Allah, ingin taat kepada Allah. Kita dapat pahala. Makan benda haram dapat dosa, maka benda halal dapat pahala. Maka itulah di antara perkara yang tuan-tuan kita kena teliti. Ya. Baik, cuma satu perkara yang tadilah, iaitu benda-benda yang tak tahu halal, tak tahu haram. Akhir sekali benda tu jadi syubhat. Maka siapa yang berjaga-jaga, menjaga dirinya daripada syubhat, istabra li dinihi wa irdih, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesiapa yang waqa'a, terjatuh, terjerumus fi syubhat, dalam perkara-perkara syubhat. Baik perkara bab makan minumnya, dalam bab pekerjaannya, dalam bab apa? Jual belinya dan sebagainya. Ya, macam mana ni? Halal ke haram? Tak tahulah, tak pastilah. Tak tahu. Kalau halal, macam mana ni? Halal ke haram? Halal, silakan makan. Halal, silakan bermuamalah. Halal, silakan beli. Ya. Tapi ada orang ni mungkin dia sendiri pun tak tahu halal ke haram. Akhir sekali Nabi mengatakan waman waqa'a fi syubhat, sesiapa yang telah terjatuh di dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah dikira terjerumus di dalam lembah perkara-perkara haram. Ya, terjerumus dalam haram, perkara haram. Jadi kalau kita tanya benda syubhat ni benda apa? Benda haram. Ya, benda syubhat adalah benda-benda haram. Baik, kara'i yar'a haulal hima, maka Nabi buat satu perumpamaan tuan-tuan sekalian ya. Seumpama pengembala yang mengembala haulal hima, di sekitar kawasan larangan. Yushiku an yarta'a fihi, hampir-hampir ya ternakannya
akan memasuki kawasan larangan itu. Dikhawatirkan akan memasuki kawasan larangan itu. Ya. Baik, kemudian Nabi buat perumpamaan lagi, ala wa inna li kulli malikin himan, bukan malakin ni, malikin himan. Ala, ketahuilah, li kulli malik. Kejap tuan-tuan ya. Sesemua pula saya. Ala, ketahuilah, li kulli malikin. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya setiap raja himan mempunyai kawasan larangan. Ala wa inna himallah maharimuh. Kenapa Nabi sebut raja? Setiap raja ni ada kawasan larangan. Ya, ada taman larangan. Ada tempat-tempat larangan yang orang awam seperti kita ni, orang kebanyakan seperti kita ni tak boleh masuk kawasan itu. Ya. Tak boleh sekali-kali masuk. Kalau kita masuk juga, ya akan ditangkap, dipenjara dan sebagainya lah kita. Kerana kita telah melanggar kawasan larangan. Baik, kenapa Nabi sebut raja? Kerana Allah adalah raja kepada segala raja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya. Jadi raja yang ada ni, dia tidak raja kepada segala raja-raja yang ada. Kerana raja ni banyak. Di Malaysia berapa banyak raja-raja, sultan-sultan. Di England pun ada raja. Dan ada beberapa buah negara di Thailand pun ada raja. Ada lagi beberapa buah negara yang masih lagi menggunakan raja. Maka ada raja di Malaysia saja, di lain dia bukan raja. Tapi Allah raja kepada segala raja. Kalau raja-raja yang ada ni pun ada kawasan larangan, ada tempat larangan, istana mereka bukan sembarangan boleh masuk. Ya, Allah adalah raja kepada raja. Ala wa inna himallah maharimuh. Allah juga adalah raja kepada segala raja. Maka ketahuilah Allah juga ada kawasan larangan. Dan apakah kawasan larangan Allah? Maharimuh. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, maka ketahuilah kata Nabi, wa inna fil jasadi mudghah. Ya, di dalam jasad itu ada mudghah. Ada seketul daging. Ada gumpalan daging. Iza salahat, apabila baiknya daging tersebut, salahal jasadu kulluh, maka baiklah jasad tersebut. Ya, wa iza fasadat, kalau rosaknya daging itu, fasadal jasadu kulluh, maka rosaklah seluruh jasad itu. Ala, ketahuilah, yang dimaksudkan daging seketul itu ataupun daging yang segumpal itu, wahyal qalbu, ia adalah hati. Hadis ni dah banyak kali dah tuan-tuan dengar. Cuma nak bagi tahunya ialah Nabi cerita dulu pasal soal halal dan haram, soal benda-benda syubhat dalam kehidupan manusia. Akhir sekali, bagaimana menentukan halal dan haram, bagaimana mematuhi perkara halal dan haram, bagaimana menjauhi perkara syubhat, dia merujuk pada hati kita. Kata hati yang ingat Allah, dia akan cenderung kepada benda yang halal. Hati yang lupa Allah, dia akan cenderung kepada benda yang haram. Bahkan benda syubhat dia tak peduli. Sebab itulah kita terus pada muka surat 52 tu. Muka surat 52 ni tuan-tuan sekalian, saya nak terjemah ringkas juga. Ya, saya nak terjemah ringkas juga. Kerana ia adalah ulasan ringkas ya daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ya, Syekh Ibn Rajab Hambali rahimahullahu ta'ala. Baik, qala Ibn Rajab, berkata Imam Ibn Rajab Hambali. Hambali itu dia bermazhab Hambali. Rahimahullahu ta'ala. Ta'liqan 'alal zalik. Ia telah berkata Imam Ibn Rajab sebagai ta'liq, sebagai sedikit huraian ringkas terhadap apa yang Nabi sebut tadi. Saya terus terjemah ringkas tuan-tuan. Zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan jami'atan. Ya, Nabi telah menyebut suatu kalimah yang jami'ah, kalimah yang sempurna, suatu bicara yang tak panjang sangat, tapi benda tu merangkumi seluruh kehidupan dan menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya pada seketul hati. Jadi disebut begini, Nabi telah menyatakan suatu bicara yang sempurna, yang ringkas dan padat, li salahi harakati ibni Adam wa fasadiha, untuk menunjukkan kepada seluruh kebaikan pergerakan anak Adam, ataupun sebaliknya, ia keburukan kepada seluruh pergerakan kehidupan perjalanan hidup anak Adam. Rupanya di sini kunci dia. Kita lihat hari ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang bahagia hidup dia. Ada orang tenang hidup dia.
ada orang panggil apa? Happy lah. Ya, dalam situasi apa sekalipun dia okey lah, tak tuan-tuan sekalian, tidak meletih, tidak mengeluh. Kenapa? Kerana hati dia tenang. Kenapa hati dia tenang? Kerana dia banyak ingat Allah. Ya, dia banyak berhubung dengan Allah. Maka Allah bagi ketenangan kepada dia. Tapi ada orang tuan-tuan kecil aja bendanya. Subhanallah. Seolah-olah nak pecah dunia. Ada orang ni kita macam-macam lah orang kata kat dia tapi dia tenang. Ada orang ni sepatah je orang kata kat dia, subhanallah, satu dunia dia bising. Maknanya dia tak boleh tenang. Inilah yang dikatakan hadis yang Nabi sebut ni untuk menunjukkan kebaikan kepada seluruh pergerakan anak Adam ataupun keburukan kepadanya. Wa anna zalika kullahu bihasbi salahil qalbi wa fasadih. Dan bahawa sesungguhnya yang berkait dengan kebaikan atau keburukan pergerakan kehidupan anak Adam ini terletak kepada kebaikan hati dan kerosakan hatinya. Fa iza salahal qalbu, apabila baiknya hati, salahat iradatuh, maka baiklah kehendak-kehendak yang lahir daripada hati dia. Wa salahat jami'ul jawarih, maka baiklah segala anggota dia. Falam tamba'ith illa ila ta'atillah, maka tidak akan terbit daripada hatinya kecuali untuk mentaati Allah. Wa ijtinabi sukhtihi, dan tidak akan terbit daripada hatinya kecuali untuk menjauhi segala kemurkaan Allah. Faqanat bil halal anil haram, maka dia sentiasa merasa cukup dengan benda-benda halal, nak banding dengan benda haram. Ataupun dengan kata mudahnya, dia sudah cukup dengan benda halal, walaupun sedikit halal, alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian wa iza fasadat al-qalb, apabila rosaknya hati, fasadat iradatu, maka rosaklah keinginan-keinginannya, buruklah keinginan-keinginannya. Fa fasadat al-jawarihu kulluh, maka segala anggotanya adalah untuk membawa kepada kerosakan. Ya, hatinya sentiasa sangka buruk, matanya senang benda haram, telinganya macam-macam lah tuan-tuan sekalian, mulutnya bukan main lagi. Wa ba'athat fi ma'asillah azza wa jalla wa ma fihi sukhtih, dan hatinya sentiasa menerbitkan perkara-perkara untuk membawa kepada maksiat kepada Allah dan kepada kemurkaan Allah. Walam takna bil halal, dan hati yang rosak ni, dia tidak akan rasa cukup dengan benda halal. Dia tak akan rasa berpada dengan benda halal. Ya? Dia akan cari juga benda haram. Bal asra'at fil haram, bahkan hati yang telah rosak ni begitu segera, begitu cepat untuk mencari, melakukan benda-benda haram. Bihasbi hawal qalbi wa mailihi anil haqqi. Ya, dengan kadar berhajat kepada yang haram, mengikut kehendak hatinya dan jauh daripada kebenaran. Ya. Wa mailihi anil haram, dan kemuyulan dia, kalau kita kata muyul ni, kecenderungannya makin hari makin jauh kepada kebenaran. Orang baca Quran dia tak nak dengar. Ya, orang nasihat tentang halal dan haram dia tak peduli. Ya, ada setengah orang lah tuan-tuan sekalian, kita cakap benda, ya, tutuplah aurat. Ya, kerana ia adalah merupakan dosa. Ia akan membawa beban. Dia kata tak apalah, ini dia punya pasal lah. Ya, kalau dia kena seksa pun, ya, kalau kubur pun lain-lain. Macam-macam tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana jiwa dan hati dia jauh daripada Allah, ia akan menyebabkan dia sentiasa ingin menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, dia kita baca 10 minit lagi insya-Allah. Dalam 8.40 kita berhentilah. Baik, muka surat 53 insya-Allah. Muka surat 53. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, muka surat 53 ni sama ada saya baca pun saya tak baca pun tak ada masalah. Sebab satu ayat Quran, yang keduanya hadis, yang ketiganya syarah daripada ulama tadi sudah memberi makna faham, sudah memberi faham kepada saya dengan tuan-tuan betapa hati ini memberi suatu kesan yang begitu besar, pengaruh yang begitu sekali luas dalam menentukan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat kita, ataupun sebaliknya. Cuma kita tambah di sinilah tuan-tuan sekalian, ya, beberapa penghuraian daripada sahabat-sahabat Nabi, daripada para alim ulama. Saya nak baca yang perenggan tu, saya tak bacalah. Saya nak baca muka surat 53 tu apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun. Ini salah tuan-tuan sekalian, ya. Salah baris. Tolong kalau tuan-tuan yang ada buku kat rumah tu, ada kitab kat rumah,
lam tu tolong bariskan di bawah. Itu mungkin salah saya masa meletakkan baris. Ya. Kalau kita baca lam baris atas, malakun itu satu malaikat. Al-malaikah iaitu ramai malaikat. Malakun satu malaikat. Sekarang ni kita bukan nak bincang pasal malaikat ni, mungkin salah saya terletak baris. Lam tu baca baris bawah. Al-qalbu malikun. Hati itu merupakan raja. Ya, hati itu merupakan raja. Wal a'dha'u junuduhu. Anggota-anggota badan kita ni adalah junud. Apa makna junud? Tentera-tentera kepada hati. Fa iza tabal malik, ni salah juga ni. Salah juga tuan-tuan sekalian ni, kenapa jadi itu ni? Mungkin baris hasad. Fa iza tabal malik, lam baca baris bawah. Semua huruf lam tu silap letak baris tu. Fa iza tabal malik tabat junud. Maka apabila baik raja tersebut, baiklah tentera-tenteranya. Wa iza khabutha al-malik, dan apabila jahatnya raja itu, khabusat junuduhu, maka jahatlah segala tentera-tenteranya. Raja itu ialah al-qalbu, hati, pada diri seseorang. Di sana terdapat hadis-hadis yang menggambarkan bahawa hati amat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Antaranya hadis tersebut di muka surat 54, tuan-tuan. Muka surat 54. Kita biar kita khatam tajuk ni lah malam ni, tuan-tuan, untuk bulan depan kita tak baca lagi tajuk ni, kita akan terus pada bab yang kedua bulan depan. Habis dah kita malam ni untuk bab yang pertama. Cuma saya baca secara ringkas lagi. Ya. Ataupun tuan-tuan boleh baca dah yang muka surat 54 tu, saya nak tutup dengan muka surat 55 tu, tuan-tuan, ya. Muka surat 55. Baik, muka surat 55 ni, tuan-tuan, kita baca sedikit perenggan yang terakhir pada muka surat 54 yang paling bawah tu. Ni ada kitab lah, tuan-tuan. Dia tak ada kitab tu tak apalah. Saya oleh kerana ramai juga di surah An-Nur Bandar Puteri tu, ramai tuan-tuan yang memiliki kitab masa saya pergi tempat tuan-tuan. Baik, oleh demikian kita mestilah memahami hakikat kejadian hati yang dicipta oleh Allah Ta'ala agar kita dapat mendidik hati agar menjadi seketul hati yang baik. Menjadi hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang suci bersih, hati yang tenang agar ianya mempengaruhi kehidupan kita ke arah kebaikan, keredaan Allah, dan akhirnya Allah memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka fahamilah bahawa semua keadaan hati yang disebut itu hanyalah terdapat pada hati yang ingat Allah, hati yang berzikir. Tak akan mungkin tenang hati itu kalau hati itu lalai dari Allah. Tak akan bersabarnya hati itu kalau hati itu tidak ingat kepada Allah. Ya, tak akan murahnya hati itu kalau hati itu tidak ingat Allah. Tuan-tuan, yang kita ni, ialah kita tahu masing-masing kita ni, tuan-tuan, bekerja. Bila mana kita bekerja dengan masanya, dengan tenaganya, dengan kepenatannya, dengan kadang-kala masa dengan anak-anak, dengan isteri pun kita kata kadang-kala berkurangan, kadang-kala tak sempat. Akhirnya Allah minta kita bersedekah. Akhirnya Allah minta kita kalau cukup haul dan nisab, minta bayar zakat. Bagi ke orang duit itu. Subhanallah, kalau hati yang tak ingat Allah, hati yang tidak yakin dengan Allah, hati yang kita kata apa? Macam-macam lah tuan-tuan sekalian, yang lalai dari Allah, terlalu amat berat, terlalu amat sukar untuk membahagi-bahagikan apa yang didapati dengan kepayahan, dengan kepenatan kepada orang lain. Tetapi itulah hakikat sebenarnya. Baik, ayat yang terakhir, tuan-tuan, pada malam ni, tuan-tuan, ya. Ayat yang terakhir, huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang telah menurunkan, ya, ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang mukmin. Yang ini pernah kita baca sebelum ni juga, tuan-tuan sekalian. Kita ulang lagi sekali. Ya, Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan kepada hati orang mukmin, hati yang beriman kepada Allah. Di sini kita dapat satu apa, ya? Satu maklumat bahawa di dalam hati orang kafir sebenarnya tidak ada ketenangan. Ya, kita nampak mereka happy. Kita nampak mereka, subhanallah, oh, nampak bergembira. Tapi hakikatnya hati mereka tak tenang. Rupanya sebab itulah mereka nak berhibur. Mereka nak berhibur. Sebab untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Rupa-rupanya ini punca asalnya. Kita lihat orang kafir ni, subhanallah, tuan-tuan, mereka ni
Tak tahu nak cakap lah, tuan-tuan pun sedia maklum. Ya, tuan-tuan pun sedia maklum bahawa mereka berhibur dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka buat program hiburan 24 jam tanpa henti. Ya, seminggu, kadang-kadang 2 hari tanpa henti. Ya, hiburan berterusan. Hidup berhibur. Kenapa rupa-rupanya mereka nak hiburkan hati mereka yang tak tenang? Sebab ketenangan ini hanya diturunkan oleh Allah. Untuk siapa? Kepada apa? Ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maknanya kalau orang tu kafir, Allah tak akan turunkan ketenangan dalam hati mereka. Subhanallah. Baik. Kenapa Allah turunkan lagi ketenangan dalam hati orang beriman? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk bertambah, ya, supaya bertambah iman yang sedia ada kepada mereka. Ya. Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang mereka yang telah sedia ada. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di sinilah salah satu daripada perbahasan para alim ulama. Iman ni, adakah sesuatu yang bertambah dan berkurang atau dia tetap? Tapi kalau mengikut ayat ini, iman itu sentiasa bertambah, sentiasa bertambah. Tapi setengah ulama mengatakan yang bertambah tu bukan lagi iman. Yang bertambah yang dimaksudkan di situ ialah keyakinan kepada Allah. Kerana iman itu tak akan pernah berkurang. Contoh, tuan-tuan beriman pada Allah, mesti 100%. Jangan pula hari ini saya beriman pada Allah 100%. Besok beriman pada Allah 90%. Lusa beriman pada Allah 95%. Sebelum ni pula 97%. Mana boleh berkurang beriman pada Allah, kerana iman itu 100%. Dia tak boleh kurang. Itu setengah ulama kata. Jadi setengah ulama kata, tapi setengah berpandangan iman boleh bertambah dan berkurang. Ada setengah ulama kata, bukan yang bertambah berkurang itu iman. Yang bertambah dan berkurang itu yakin. Iman yang yakin kepada Allah. Itu perbahasalah tuan-tuan sekalian. Walau bagaimanapun ayat ini menunjukkan bahawa iman itu semakin hari bertambah. Bertambah itu salah satunya bertambah kuat, bertambah yakin, bertambah sempurna dan sebagainya. Bertambah benar dan sebagainya. Baik, walillahi junudus samawati wal ard, dan bagi Allah itu junud, tentera yang ada di 7 petala langit dan ada di 7 petala bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu Tuhan yang Maha Alim, Maha mengetahui, hakiman, Maha bijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, untuk Allah masukkan orang-orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan jannat, ke dalam syurga. Jannat ini bukan syurga, syurga. Daripada sini kita dapat faham, ada orang dapat 1 syurga, ada orang dapat 2 syurga, ada orang dapat 8 syurga. Jadi tuan-tuan mintalah dengan Allah. Ya Allah, masukkanlah aku, ya Allah, ke dalam 8 syurga-Mu, ya Allah. Izinkanlah aku, ya Allah, walaupun aku tahu amalan aku tak banyak, tapi aku tahu bahawa syurga itu adalah milik-Mu, dan amalan aku itu pun tidak membawa aku ke syurga kecuali dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Kerana di sini Allah sebut bukan 1 syurga, jannat, beberapa buah syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawah syurga itu mengalir beberapa buah sungai. Nahrun, 1 sungai, anhar, beberapa buah sungai. Maknanya dalam syurga tu ada sungai, sebagaimana kita sedia maklum tuan-tuan ni, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai, macam-macam sungai. Khalidina fiha, dan orang itu yang masuk syurga, yang dimasukkan ke dalam syurga itu akan kekal di dalam syurga. Wa yukaffiru anhum sayiatihim, dan Allah akan hapuskan daripada mereka segala kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika indallah fauzan azima, dan yang demikian itu adalah keberuntungan di sisi Allah, keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, cerita di sini adalah cerita tentang hati yang tenang. Ya, yang diberikan oleh Allah. Bagaimana hati itu tenang? Hati yang ingat Allah. Maka barulah hati yang beriman pada Allah, maka diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okeylah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Jadi alhamdulillah, ya, pada malam ni kita dapat khatam tajuk pertama. Tolong ingatkan pada saya, ya, bulan akan datang nanti dalam pertemuan kita, ya, kita akan baca bab yang kedua, tajuk zikir. Buku saya ni tuan-tuan, tajuk pertama tajuk hati, bab pertama hati, bab kedua zikir, bab ketiga hati dan zikir, bab keempat hati, zikir dan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan boleh tengok dalam kitab masing-masing, insya-Allah. Jadi terima kasih lagi sekali kepada pihak pengurusan, khususnya Biro Dakwah, saudara Rozanman, yang sentiasa mengingatkan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kadang-kadang memang saya kadang-kadang tuan-tuan perlu sangat pada jawatan kuasa yang sentiasa ingatkan. Ya, sebab kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang lupa.
Ya, bukan pergi ke mana-mana pun, tak ada ke mana-mana dah sekarang ni. Tapi kadang-kadang lupa. Tapi terima kasih pada pihak pengurusan kerana sentiasa ingatkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.